إلى حضرة النبي المصطفى طه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء والصالحين وإلى روح والدينا ولوالديكم ولمعلمينا ولمعلمكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tamim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu, ke atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh dengan takwa. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala nafsirkan ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Kalimah ya ayyuhalladzina amanu, kalimah Allah Ta'ala menyeru dan memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, menafsirkan dengan maksud Allah memanggil ke hadrat ibadi. Allah memanggil dengan panggilan kepada mereka yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat. Dan tidak ada mereka yang tergolong di dalam golongan amanu ini, golongan yang beriman ini, melainkan mereka yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat. Dan panggilan ini panggilan khusus untuk Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah benar-benar dengan sifat Rahman-Nya, dengan sifat Maha Pemurah-Nya, nak memberikan suatu khabar gembira kepada hamba-hambanya, yakni orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, untuk Allah menambahkan nikmatnya dengan jalan kesempurnaan di atas keimanan yang disebut oleh para ulama, daripada iman ilmu yakin kepada iman ainul yakin kepada iman haqqul yakin, dan disebut juga dengan iman kamalul yakin. Iman ini tak akan sempurna kalau tidak melalui proses yang mencapai ia kepada ihsan. Jadi kerana itu Imam Basri kata, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang. Allah panggil dengan panggilan cinta. Seperti mana Allah sebut wahai hamba-Ku, wahai kekasihku. Maka Allah seru dengan satu seruan yang khusus. Dan tak kala selepas panggilan itu, tentu Allah memberikan suatu perintah suruhan. Dan perintah suruhan itu bukanlah suatu bentuk paksaan,
tetapi suatu perkara yang nak dinyatakan, jika kamu benar hamba-Ku, kamu lakukanlah apa yang Aku suruh, dan nescaya Aku menzahirkan akan sifat pemurah-Ku kepadamu, dan Akulah Al-Wahhab yang Maha Pemberi, dan Aku suka untuk menganugerahkan kepada kamu suatu sifat yang akan menyelamatkan kamu di dunia dan akhirat, suatu sifat dan suatu hal yang menyebabkan kamu memiliki tempat di sisi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang disebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Maka apabila kita mendengar panggilan ini, kata para arif billah, maka ketahuilah, dengarlah dan pandanglah dengan pandangan pengenalanmu yang sebenar-benarnya dengan seruan ini kepada yang menyeru. Bukan sekadar kamu mendengar apa yang diperintah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa, maka kamu pun laksanakan puasa, sedang kamu tidak memandang dengan sebenar-benar pandangan pengenalan kepada yang menyuruh dan yang memerintah kepada kamu berpuasa. Siapa yang memerintah kepada kamu? Ar-Rabb, Tuhan yang menciptakan kita dan yang mentadbir sekalian alam ini. Penciptaannya dengan penuh kasih sayangnya kepada makhluknya. Urus takbirnya yang penuh maha bijaksana. Dalam keadilannya. Dan tentu sekali dia berkehendak kebaikan-kebaikan kepada hamba-Nya. Maka pandang kita dengan pandangan pengenalan yang benar-benar, yang disebut dengan pandangan makrifah kepada zatul wujud, zatul wajibul wujud ini, kepada Tuhan yang wajib ada ini, yang mengadakan kita dan alam ini, dengan pandangan yang sebenar-benar mengenal itu dengan pandangan cinta. Maka orang yang memandang dengan pandangan cinta, dia memandang dengan pandangan bahawa yang memerintah kepada dia adalah yang mencintai dia. Allah tak akan suruh, Allah tak akan perintah kepada orang beriman kecuali Allah kasih kepada orang beriman. Allah tak akan perintah kita dengan perintah wajib berpuasa ini, melainkan Allah nak beritahu kepada orang beriman, wahai orang beriman, aku kasih kepada kamu, kerana itu aku memerintahkan kepada kamu dengan suatu ibadah puasa yang akan ku tambah lagi nikmat-nikmat dan ganjaranku yang tidak terhingga, yang jika kamu benar-benar mengenaliku, kamu benar-benar memahamiku, maka akan beroleh kamu dengan sifat hati yang sejahtera ini. Maka takwa di manakah nak diletakkan? Maka takwa ini tempatnya lah pada kalbu yang sudah bersih. Kita masuk ke dalam Ramadan ini adalah satu proses, suatu tempat atau suatu madrasah ataupun suatu pusatul tarbiyah yang tidak lain seruan Allah kepada kita ini bukan pelaksanaan kepada zahir semata-mata dengan maksud menahan lapar dan dahaga, tetapi proses yang nak berlaku kepada kita ialah proses batiniah. Karena puasa itu hikmah dan kesannya itu adalah pada natijah rohani, bukan yang dilihat pada natijah zahir. Natijah zahir memang nampak keletihan orang puasa, lapar dahaga dia, letih dia, muka orang puasa dengan muka orang tak puasa, segar dengan tak segar, boleh kenal. Tapi itu bukan itu yang nak diukur, bukan itu yang nak diperoleh. Yang nak diperoleh ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh dengan takwa. Maka bila kita lihat dari sudut pengertian ta'arif puasa itu sendiri, bukan dia memberikan kepada proses hikmah kebaikan kepada jasmaniah, tetapi yang paling penting untuk kita lihat ialah proses kepada penyucian kembali batiniah ataupun rohani kita, yang titik ataupun pusat latifah rabbaniyah itu ialah qalbu, hati kita.
Maka sebab itu apabila hamba tadi mendengar ya ayyuhalladzina amanu, yang didengar itu dengan suara hatinya, bukan dengan suara ini. Maka asatizah kita, segenap asatizah pasti akan membaca ayat ini. Ayat 183 daripada surah Al-Baqarah ini. Bahkan mungkin kita kena sering mendengar ayat ini sendiri, kita pun boleh ingat, boleh hafal. Tapi panggilan dan sahutan kita yang dikehendaki ialah dengan sahutan suara hati. Wahai Tuhanku, wahai Rabb yang menciptakan aku, wahai Rabb yang mentadbirku, yang memberikan nafas padaku, yang mengurniakan penglihatan dan pendengaran kepadaku, yang mengurniakan rezeki kepadaku, yang menyuapkan air, yang memberikan makan padaku. Aku menyahut dengan panggilan cinta, ya Allah. Aku akan melangkah ke dalam madrasah ini, ya Allah, dengan langkah hamba yang benar-benar ingin takarrub denganmu, ya Allah, yang benar-benar nak balik, nak rapat hati denganmu, ya Allah. Setelah 11 bulan aku di luar Ramadan, ya Allah, hatiku jauh denganmu, ya Allah. Maka hari ini mu panggil aku, ya Allah, dengan satu panggilan rahmat yang kamu janjikan. Awwalur rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. Awalnya rahmat, di pertengahnya pengampunan, dan di akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Maka orang yang masuk dalam madrasah Ramadan dengan masuk bulan ini untuk dia nak mendekat diri pada Allah, dia sudah mendahulukan rohaninya daripada hak jasmaninya. Kalau mereka kata nak bulan ni nak puasa, sekadar puasa, menahan lapar dan dahaga serta perkara yang membatalkannya, maka dia hanya sekadar puasa orang awam saja. Maka kita kena letak suatu tingkatan yang lebih daripada Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan yang lalu kita martabat awam, sekadar menahan lapar dan dahaga serta perkara yang membatal, maka tahun ni kita nak puasa, kita puasa martabat salib, puasa tingkat yang lebih tinggi daripada orang awam. Berpuasa kerana nak berpuasa ingatan hatinya daripada yang lain, semata-mata hanya ingat kepada Allah, semata-mata hati nak rapat kepada Allah, dan tidak diisi hati dengan yang lain melainkan hanya kepada Allah. Dia tak nak isi benda lain dalam bulan Ramadan ni dalam hati dia melainkan dengan Allah. Karena itu sebab itu para perindu dan para arif billah di bulan Ramadan ini, mereka menjadikan tumpuan hati mereka lebih utama. Makanan rohaniah yang diisi perut mereka berpuasa, kelazatan syahwat mereka ini dipuasakan dengan makanan yang menyedapkan dan sebagainya, tetapi dilebihkan isinya hati mereka dengan Allah. Sebab itu bulan ini bulan yang dibelenggu syaitan. Syaitan tak ada dah dalam liang darah kita ni. Yang adanya bekas hanya. Nah, bekas. Tak ada orang dah dalam tandas tu, tapi najis tu ada lagi. Nah, dak disuci. Tuang tak ada dah. Tuang dah keluar dah. Tapi dah namanya tandas. Dia tetap ada bau tandas. Syaitan dah dibelenggu, diingkat. Ditutup pintu azab. Dibuka seluas-luas pintu rahmat. Tapi dah namanya tempat dia duk main ligang dah. Qalbu ni dah menjadi tempat dia bisik banyak dah. Dia dah bisik sebelah bulan dah dalam batin kita. Qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Dan pada penciptaan nafs, hati itu, nafsu itu, Allah jadikan kepadanya fujur wa taqwa, kepada kejahatan dan juga takwa. Maka kejahatan dibisikkan oleh syaitanul waswas, dan kebaikan itu dibisikkan dalam bentuk ilham oleh malaikatul mulhim. Itu disebut Al-Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Qad aflaha man zakkaha, dan beruntung orang yang membersihkan hati dia. Wa qad khaba man dassaha, dan boleh dengan kerugian. Merugilah orang yang biarkan hati dia sepanjang dia masuk Ramadan, dia tak cara ke soal hati, tapi dia lebih kepada tumpuan ibadat yang tidak memberi bekah pada hati dia.
Sebab tu kata guru kami, masuklah kamu ke dalam Ramadan ini dengan amalan yang boleh membawa kepada meningkatnya spiritual kamu. Bukan dengan memperbanyakkan amalan ritual. Amalan ritual. Faham kita tak? Amalan ritual. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang kita tak dapat nak buat di luarnya, tapi kita mampu buat. Seperti mana sekarang ini. Tarawih, tadarus, sedekah dan sebagainya. Kita tak mampu nak buat di luar. Tetapi kerana bulan ni bulan rahmat, Allah seperti memberikan kita kekuatan, taufik, hidayah, kita boleh buat. Tetapi jangan berhenti sekadar buat pada ritual dia. Pastikan kita beroleh natijah yang dikehendaki, spiritualnya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh dengan takwa. Mudahan solat tarawih kita menjadi kesan, semakin bersih hati kita, semakin baik hati kita. Semakin banyak kita rukuk, semakin banyak kita sujud, mudah-mudahan semakin tunduk hati kita dengan Allah. Semakin banyak kita keluarkan sedekah, semakin banyak kita infak, semakin banyak kita beri orang makan, orang berbuka puasa, mudahan semakin tertanggar daripada hati kita sifat-sifat mazmumah. Dan apa jua ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ini, kita membanyakkan tadarus dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan cahaya dalam hati kita. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Qadar itu yang dapat saya sampaikan. Peringatan untuk diri saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa kita semua. Dosa kedua ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dan dosa sekalian ahli keluarga kita. Dan juga mudah Allah Ta'ala menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang benar, beroleh dengan la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.